Saya serah kepada saudara, tapi cuma saya nak tumpu perhatian. Oh, perubahan. Derita-derita, saudara. Sudah bayangkan, saya cerita di Matampau bulan lalu. Saya kata di penjara, yalah fikir Azizah, anak-anak susah hati. Dan yang paling susah bila mak saya sakit tenat, tak boleh pergi tengok. Kemudian Nazak baru pergi, meninggal dunia. Itu paling susah. Bila tengok, saya kena balik rumah. Saya balik ke hospital di penjara, duduk seorang-seorang. You fikir, mak baru meninggal dunia. Kita tengok 5 minit, balik, duduk seorang-seorang. Nak tunggu, boleh pergi tak kebumian esok? Sudah memang derita. Mak saya tiap kali datang di mahkamah, peluk, cium saya, doa. Selalu saya ibu ke hati dia. Lepas bila doa sebenarnya saya kata, tak bertempat nak mengadu, alam keliling membisu. Kalau ada ayah dan ibu, takkan begini nasibku. Itu saya nyanyi itu dia. Dan lagu dia kalau saya sampai je, dia mesti suruh saya nyanyi lagu tu. Jadi saya mesti. Tapi dia akhirnya sedih lah, dia sedih. Tapi dia suruh, dia suruh dengar. Oh ibu, lihatlah penderitaanku. Sedih kan? Tak habis, saya tak boleh berhenti lah. Tapi saya nak sebut, makna saya pun ada perasaan. Sudahlah, kawan-kawan UMNO, lawanlah. Tapi jangan buat zalim, jangan dera. Ini anak-anak kita yang muda-muda, Hafizi, Izzah, yang muda, bagi peluang. Tak setuju tak apa, kritik dasar dia. Jangan heret dia ke mahkamah. Jangan niat nak hukum dia, malukan dia. Tak boleh. Saya cerita baru ni, jangan cerita macam cerita Hang Nadim sejarah ni, tak? Singapura dilanggar todak. Tahu cerita tu kan? Ya, anak muda umur 10 tahun cerdik. Ini cerita Hang Nadim ni semua ni. Bendahara keliling raja ni bodoh. Yang senang nak kaya, nak ngampu. Akhirnya apa dia nasihat raja? Bila todak serang, dia kata, tuanku, ampun tuanku, jangan bimbang tuanku. Batik akan sediakan tentera-tentera, pasukan pahlawan kita berdiri tepi pantai, bertahan dengan betih. Mampu ya. Di tanggal lodak mati. Akhirnya Hang Nadim kata, ampun tuanku, Patih nak cadang. Kita tebang semua pokok pisang di Singapura dan kita tanam di tepi pantai. Maka lekatlah, maka selamatlah Singapura daripada serangan ikan todak. Bendahara ni sejembu. Bendahara ni UMNO. Jadi dia tengok, dia kata tak boleh ni, nak cerdik ni, Hafizi kan, Nuriza ni tak boleh ni. Ampun tuanku, kalau umurnya begini muda, sudah begitu pintar tuanku, nak turun cukai, nak semacam-macam, PTN semua tuanku, bahaya tuanku. Baiklah tuanku, tangkap siap-siap tuanku, balut dia dengan besi tuanku, rejam dia di laut Singapura. Maka berakhirlah cerita Hang Nadim tenggelam di laut Singapura. Apa tujuan pengarang sejarah Melayu cerita hal itu? Dia nak cerita, jangan sekali-kali bangsa Melayu ulang kesilapan yang sama. Tengok anak yang muda, silap pun panggil tegur. Nak marah-marah, jangan dera, hina, jatuh dan pukul dan bunuh mereka. Saya nak sebut pada orang UMNO, orang muda kita mesti pertahankan, beri ruang kepada mereka. Kerana negara ini dan bangsa ini tidak mungkin selamat tanpa kita angkat anak-anak muda yang ada kelayakan dan kewibawaan untuk kita ketengahkan. Dan ikut cara UMNO. Yang naik siapa? Toke-toke, pemuda-pemuda yang buncit koprat-koprat, AP beribu, lesen taksi berpuluh, syarikat, kontrak. Itu kan anak muda kita nak latih. Kita nak latih anak muda cita-cita murni yang berani, gaji tinggi, sanggup turun kerja. Ini yang kita nak. Sudah. Sebab itu saya cerita, saya susah bimbang. Saya tak bimbang kerana majoriti anak-anak muda kita bersama kita. Saya yakin. Ya, yang hadir anak muda ramai.
Kamu bagilah kursus Biro Tata Negara, hinalah kita. Panggil Tok Guru Aziz sesat agama, panggil Anwar ni peliwat Yahudi, bagi dia kursus-kursus macam itu. Tapi yang rasuah kamu diam, yang curi harta Melayu kamu diam, yang jahanamkan ekonomi Melayu kamu diam, yang perbodohkan orang Melayu kamu tak cakap, yang hina agama kamu tak sebut. Ini sudah. Tapi masih ramai yang ikut kursus balik, masih dengar ceramah kita. Saya ucap salut kepada anak-anak muda yang bangkit bersama-sama. Nah, ini disebut kebangkitan rakyat. Kebangkitan rakyat ini istilah siapa? Thawrah Sya'ab istilah Syekh Dr. Yusuf Qaradawi. Qaradawi ulama Islam terkemuka dunia. Kawan-kawan kita orang Cina, India tahu ya. Qaradawi ini, Syekh Dr. Yusuf Qaradawi ini ulama nomor 1 dunia sekarang. Bukan Jamil Khair. Yang tu zakat asnaf sebelah, bayar lawyer. Ini Syekh Qaradawi. Buku dia terbaru apa dia? Thawrah Sya'ab Syekh Al-Qaradawi wa Thawrah Masriyah. Ini dia bagi kat saya buku ni. Ilal Akh Al-Habib, saudara yang dikasihi, ujung Anwar Ibrahim, sign Yusuf Qaradawi. Dia sebut situ Zaim Malaysia. Dia dah istihar Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. UMNO kata, Anwar tengok dia dah beli Yusuf Qaradawi. Ingat dia Yusuf Qaradawi Ustaz UMNO boleh beli. Ingat Mufti UMNO boleh beli. Mufti UMNO fatwa boleh beli ikut UMNO, bukan ikut hukum. Kena faham, Qaradawi ini dia sanggup lawan. Qaradawi pergi Amerika pun tak boleh sekarang. Qaradawi pergi England pun tak boleh sebab dia tegas. Ya, jangan hina dia. Susah nak cari ulama yang berani macam dia. Di dalam buku Syekh Qaradawi Thawrah Sya'ab ini, dia cerita masa dia dulu zaman Husni Mubarak UMNO jaga Mesir. Presiden Mesir, UMNO Mesir dah kira Husni Mubarak sopa je. Dia nak balik pun tak boleh, khutbah pun tak boleh, tazkirah pun tak boleh, tak ada tauliah. Tapi lepas Husni Mubarak tumbang, rakyat bangkit, itu dia disebut Thawrah Sya'ab. Rakyat sambut dia, 3 juta rakyat semayang Jumaat pertama di Medan Tahrir, sampai ada yang sujud atas belakang, sujud atas kaki, tak cukup, tak muat tempat. Dia kata solat asalkan boleh. Itu dia Syekh Qaradawi. Dan dia sebut kebangkitan rakyat. Saya yakin kalau tidak macam ini, fikir orang Kemaman ni tak tengok TV3, dia tengok. Tak baca utusan, dia baca. Tak dengar ceramah pimpinan dia dengar. Tapi ribu datang, saya pun heran. Maknanya rakyat ini bukan bodoh. Tak semua masuk universiti jadi profesor. Profesor bodoh pun ada. Profesor kangkung, bukan kangkung. Bukan kangkung. Negara ini tidak pernah dijajah. Punya bodoh profesor tak ada dengar ni tu. Orang putih berkuasa semua ni. Jalan betul kan? Jalan ini, jalan bus, jalan Watson, jalan White, semua. Tapi negara ini tidak ada penjajah. Yang datang orang putih siapa? Pak Teringau. Baik. Macam. Jadi, tapi rakyat faham. Saya pergi ke Sarawak baru-baru ni. Nama tempat Kabong, Kenawit. Sudah tak pernah dengar pun. Ya, ini Saratok. Tengok Saratok, bukan Saratok, Kabong. Ribu orang di Pekan. Pukul 5 petang. Orang Iban, orang Melayu, Muslim dan orang Cina penuh. Kabong Saratok. Tengok. Satu pekan. Saya pun heran. Dulu orang Sarawak kau nak datang tu, kena bayar, kena bagi tambang, kena bagi RM20 seorang. Macam diorang bagi malam ni kat saudara lah. Kau tak datang. UMNO kata gitu. UMNO kata tengok UMNO bagi RM20 seorang. UMNO rosak sungguh. Saya pun heran macam mana saya duduk dalam UMNO lama ni. Saudara jangan gelak, saudara berserupa je kan. Ramai UMNO saya tengok muka saya kenal ni. Saifuddin cakap banyak, dia pun UMNO ajak dulu. Ini rumah panjang Udam Kenawit. Rumah panjang Ramang tu ceritakan saya, dia pergi dengan saya. Kita dah takut. Tuan rumah tu
Tuan rumah dia bagi tuai rumah, ketua rumah panjang. Dia suruh, Datuk Seri, ini cukup bagus Datuk Seri. Dari zaman British sampai sekarang tak pernah orang begitu ramai Datuk Seri. Dia suruh, saya berjalan, saya tengok dah. Hei, rumah macam tu 1,000 orang, saya takut reban aku dengan aku sekali. Dalam pinggangku, sudah tengok rumah panjang Kenawit. Tak bayar. Di Sabah, Papar, kawasan Islam Cina. Tawau, Islam. Lahadatu, tengok Lahadatu. Ni kawasan Islam Kubu UMNO. Ni saya nak bagi tahu, Kubu UMNO Lahadatu ini akan tenggelam dan ganti dengan Pakatan Rakyat. Ya, lagi. Keningau, Kadazan Dusun Kristian. Pensiangan, kawasan gunung. Ada mak kakak tu jalan 2,5 jam. Saya sampai kesian, saya kata Allah. Jalan, saya kata 2,5 jam. Ya. Ni balik, jalan. Saya sampai kata kat Wilfred, bering Wilfred, carilah kereta, bagi dia tumpang sikit. Aku tak sampai hati nak dengar makcik ni jalan 2,5 jam nak jumpa kita. Sudah ingat dia boleh tukar dah. Bagilah brim, bram, bam. Tak jalan dah. Ini disebut kebangkitan rakyat. Sebab tu saya kata, Najib goyang. Tanya sama pohon, kan? Apa sebab goyang? Ini tanya sama Najib. Mana gaya Najib goyang tak, Najib? Goyang. Aku Najib aku. Tengok. Goyang. Badan menteri. Tanya sama Najib, apa sebab goyang? Nanti jawab Najib, Sabah nak hilang. Goyang Najib, goyang. Boleh ulang sekali kan? 1, 2, 3. Tanya sama Najib, apa sebab goyang? Nanti jawab Najib, Sabah nak hilang. Kalau Sabah nak hilang, UMNO melayang. Pastinya. Dalam Najib dah lah bodoh tengok misalnya. Orang pun nari macam tu. Tengok dia orang buat. Baru dia tahu. Dulu saya naik atas pentas, India menjadi apa kali hijau. Dengan saya pun naik balik tu sikit. Sekejap tak mati 3 second. TV3 ulang duduk sambil ni. Takkan aku nari gitu je. Haram ngepuk ni, jahat sungguh. 2 minggu tak ada kerjaan lain. Berita di televisyen, inilah pemimpin ABIM dulu dan inilah pemimpin pejuang Islam kononnya. Dia tunjuk gitu. Ni goyang tu. lagi tu ibu nak londe sampai ni. Jadi saudara, ini ya, ini kenyataannya. Sebab yang disebut tadi, beras tipu, gula tipu, elektrik ni pakar Terengganu, Pasir Gudang, siapa pegang? YTL. Berapa bilion untung, subsidi kerajaan berbilion, elektrik naik. Saudara Najib nak runding pun tak berani. Sungguh saya kata ya. Kemudian 2 minggu lalu saya serang di parlimen. Saya kata, Datuk Najib, pasal apa bagi lagi ke YTL? Elektrik dia tahu, pembangunan dia tahu. Ini kamu bagi Kementerian Pelajaran, kontrak IT, teknologi maklumat, e-learning, semua bagi dekat dia. Berapa bilion? 5 bilion, mungkin sampai 6 bilion ringgit kepada YTL. Apa dia ni? Tak ada ke orang Melayu yang cerdik, cikgu yang ada PhD, yang ada Masters IT? Tak ada kan anak kita boleh? Tak ada kan anak syarikat Cina, syarikat India tempatan nak bagi kepada YTL semua? Apa pasal? Ya, saya tanya lagi, Datuk Najib. Bila saya tanya, dia angkat beg, dia keluar. Tak berani duduk dia. Apa pasal kamu bagi semua ke saya Mukhtar? Gula saya Mukhtar, beras saya Mukhtar, pos saya Mukhtar, kereta api tanah Melayu saya Mukhtar, pelabuhan saya Mukhtar, kereta saya Mukhtar, ini lampu elektrik Malakoff saya Mukhtar. Apa dia ni? Semua Mukhtar. Mana dia pemimpin UMNO ni apa? Sampai pemimpin UMNO ni jadi apa sekarang? Asalkan kamu dapat duit, itu je kan? Apa dia? Sama macam ni. Melayu apa? Melayu mana yang kita bincang ni? Ini saya minta kawan-kawan fikir. Berapa hutang YTL, Yo Teng Lee, daripada bank tempatan? 50 bilion ringgit.
Berapa hutang saya mokta dalam bank tempatan? 34 dan diyakini sekarang 38 bilion ringgit. Ananda Krishnan tokai judi berbilion ringgit. Sudah, besok rugi kerajaan bayar macam perwaja, macam tersita judi. Cukuplah saya kata dan minta tolong kawan-kawan di Kemaman, tolong tamatkan riwayat pemerintahan UMNO Barisan Nasional. Bagi ruang kepada keadilan, PAS dan kawasan-kawasan yang ditanggung oleh DAP. Kita angkat. Dia kata UMNO akan jadi alat Cina. Kata Mahathir, UMNO akan jadi alat Cina. Dia akan jual negeri kepada Cina. Saya tak menggaduh dengan Mahathir. Dia ada talaat. Tapi yang saya tahu, dia nak jaga syarikat anak dia. Kemaman ni, kawan-kawan Rafizi yang Petronas dulu tahu, siapa dapat kontrak besar Kencana? Anak Mahathir. Siapa Mahathir? Penasihat Petronas. Apa salah Petronas? Tak. Pengurusan Petronas saya bangga. Saya Menteri Keuangan 8 tahun. Saya teliti. Ini di antara pengurusan yang cukup baik Petronas. Itu pengurusan. Wang itu diambil. Sekarang ini campur semua kontrak kerajaan. Rosakkan imej nama baik Petronas. Dia. Satu lagi, syarikat San Miguel, syarikat Arab. Siapa pegang syarikat Arab terbesar di Asia Tenggara? Mirzan Tun Mahathir. Hidup Melayu. Pandai Melayu. Syarikat Arab pandai. Kita memenang kita. Itu pun bila datang pemegang syarikat Arab cium tangan. Dan Mirzan baru ini dia beli syarikat Arab ni 2.9 bilion ringgit. Hidup Melayu. Baru ini Dewan Perniagaan Melayu Kuala Lumpur bagi hadiah pengusaha Melayu ulung istimewa Mirzan Mahathir tokai syarikat Arab. Sudah itu dia Melayu, imej Melayu ni sekarang. Hidup Melayu apa? Ni. Sebab itu sudah kena bangkit ubah. Sudah tanya untuk apa? Kawan-kawan saya tadi dah tegang. Saya percaya Rafizi, Saifuddin sebelum selepas itu tegang. Azan, ada azan dalam parlimen memang kupas cukup baik dari segi akaun dan laporan Ketua Audit Negara. Bukan laporan saya. Najib berapa tahun jadi Menteri Keuangan? 3 tahun. Najib, abang kamu ni Menteri Keuangan berapa tahun? 8 tahun. Apa bezanya? Ada tak? Saya jadi Menteri Keuangan, saya tak hutang, saya stop hutang, termasuk bank negara. Next. Yang satu lagi, yang bank negara ya. Ini hutang kerajaan persekutuan 530 bilion, 38 bilion. Tapi yang satu lagi diangkat saya negara defisit, maknanya rugi kita. Ya. Daripada tahun 1970 ini mula hutang. Siapa hutang? Tun Razak. Tapi saya tak salahkan Tun Razak. Sebab apa? Tun Razak hutang untuk buka felda. Tun Razak hutang untuk pembangunan luar bandar. Tun Razak hutang daripada Bank Dunia buka sekolah. Anak dia hutang tak tahu buat apa. Dalam 3 tahun tambah 200 bilion ringgit Najib hutang. Cuba tanya orang Kebaman. Jalan baik baru tambah, sekolah lebih baik, gaji lebih naik, harga barang lebih rendah. Tak ada. Tapi hutang 200 bilion tambah dalam masa 3 tahun. Tengok, itu semua merah sampailah masa putih ni. Putih ni maknanya lebih, tak hutang. Tahun bila? 92, 97. Siapa Menteri Keuangan? Pak Terida ni. Kemudian Mahathir, Daim, Dolah dan Najib. Itu dia Najib yang paling akhir ni, 3. Hutang. Itu pun dia dengan bongkak dan sombong kata kerajaan Pakatan Rakyat bankrupt. Tak gerti urus ekonomi. Tan Sri Khalid tak pandai urus ekonomi. Tok Guru Aziz, walaupun Tok Guru Aziz berapa bayar hutang lama. Kedah, Pulau Pinang lebih 2 bilion ringgit sekarang. Selangor bawah Tan Sri Khalid lebih 2.4 bilion ringgit. Lebih, bukan hutang. Najib hutang 300 bilion ringgit. Tapi bila tanya, Najib pandai ekonomi, Tan Sri Khalid dengan Guan Ing bodoh ekonomi. Ya. Kerana TV3 tugas dia memperbodohkan rakyat. Sudah. Sebab itu saya nak kata gini lah. Ambil kesempatan.
Kita menang 99, terima kasih sudah sokong masa tu Rahman. Kita nak kena tawan semula Kemaman dan Dewan Undangan Negeri yang ditandingi oleh PAS dan Keadilan di Kemaman. Dan insya-Allah kita boleh lebih yakin dengan keupayaan kita untuk menawan Putrajaya. Untuk apa? Saya jawab, pertama, hari ini menang, angkat sumpah, esok 24 jam kita turunkan harga minyak di seluruh negara. Tahun itu juga kita batalkan PT-PTN dan hutang PT-PTN. Kita turunkan harga cukai excise 20% seperti disebut. Permit taksi yang dipunyai oleh bekas menteri pemimpin UMNO, kita nak panggil dia. Rampas, jangan rampas. Panggil dia balik. Ada pemimpin UMNO permit 250 permit taksi. Ada pemimpin ketua pemuda UMNO 25. Ada bekas menteri 25 permit taksi. Apa jenis manusia Melayu boleh ambil mata darah daripada orang susah kerja 2-3 pagi kena bayar 25 ringgit untuk kamu? Apa jenis manusia? Kamu pencen berpuluh ribu, kamu syarikat berpuluh ribu, gaji satu bulan dengan allowance 5-60 ribu ringgit, kamu nak mata darah daripada pemandu taksi yang miskin. Hidup Melayu, Melayu mana nak hidup? Saya bagi tahu, saya akan panggil orang ni semua. Tan Sri, Datuk, ni ketua pemuda UMNO duduk. Bagi TO, jangan bagi gula. Kemudian saya nak kata, kamu boleh simpan permit ini dengan syarat besok kamu bawa taksi. Ya, saya bukan Najib. Tak ada. Ya, saya bukan Najib. Kalau seorang nak macam orang Najib, tak ada guna Anwar jadi Perdana Menteri. Saya tak mau jadi Perdana Menteri kalau buat cara macam tu. Saya mesti tegas nak kata yes or no, firm, no compromise, baru boleh jadi pemimpin. Betul, saya kata insya-Allah. Saya nak panggil, saya kata saya tak mau rampas. You ada permit, you nak bawa, bawa. Tan Sri, umur berapa? 74. Okey, bawa taksi esok. Kamu pemuda UMNO berapa permit? 250. Okey, bawa satu esok. Saya tak akan rampas. Saya rampas 249. Satu kamu simpan. Tapi syarat kamu bawa sendiri. Takkanlah saya nak bawa. Saya Datuk. Takkan ni orang Kemaman ni, Datuk, bawa saya pergi cukai tak? Datuk, bawa hantar Datuk, bawa taksi, bawa rasa. Itu saja cara. Dan kita balik-balik, kalau tak, kita bagi ke pemandu taksi. Saya kata, tahun itu juga kita ambil alih, kita panggil masa beberapa minggu, kita kembalikan permit kepada pemandu-pemandu taksi seluruh negara. Nak haram UMNO, Jauh sekali. Pak Taya, AP dan sebagainya sudah. Jadi mudah-mudahan kita boleh bawa perubahan. Syaratnya kita kena ada komitmen. Anak muda terutamanya. Kerana bila kita sebut Thaurah Sya'ab, kebangkitan rakyat yang berlaku, itu dimulakan dengan anak muda. Saudara, saya yakin. Saya pun, ya, Tok Guni Aziz pun sebut kepada saya. Dia kata, Ambon politik lama dah. Tapi Ambon tak pernah rasa dia sekarang ni. Kenapa dia Tok Gu? Nampak gaya boleh dah Putrajaya kita kali ni. InsyaAllah. Saya pun amin rabbal alamin. Tapi niat dia apa? Mestilah betulkan. Sebab tu semangat hijratun Nabi Muhammad SAW itu yang disebut oleh almarhum Ismail Faruqi sebagai ecumenical community par excellence yang kita belajar pada hijratun Nabi itu sangat penting. Apa yang kita janjikan jangan lupa. Saya tak mau sokong kerana derita kami dah. Ya, saya menderita. Sokong kerana yakin insya-Allah kita boleh lakukan 1, 2, 3, 4. Cukuplah. Ini bukan masalah Cina. Orang Terengganu miskin bukan masalah Cina, masalah pimpinan Menteri Besar Melayu, Perdana Menteri Melayu, Menteri Kewangan Melayu. Yang hilang pun syarikat Melayu. Yang buat Zoom Melayu juga. Zoom. Saya tak mau cerita oleh Terengganu, biar sudah tahu cerita. Ya. Jadi sudah turun minyak itu madu. Batal PT-PTN madu Pakatan Rakyat. Rasuah berterusan bilion-bilion wempak ni turun-menurun. Sudah ingat sengaja bagi ke YTL, bagi ke saya Mukhtar berpuluh syarikat ni sengaja. Ada kira bercara.
Sudah, ini racun BN. Sebab tu saya kata, madu, madu di tangan kananmu, pakatan racun di tangan kirimu BN. Boleh ya? Satu, dua, tiga. Madu di tangan kananmu, pakatan racun di tangan kirimu BN. Aku dah tahu mana satu pilihanku. Kuatlah, dia orang muda, orang tak ada suara. Memang nak 6 je mah. Okey, sekali. Satu, dua, tiga. Madu di tangan kananmu, pakatan racun di tangan kirimu BN. Aku dah tahu mana satu pilihanku. Reformasi. Lawan tetap, membujur lalu melentang. Takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.